you kena hilangkan masalah kenapa penyebab utama berlakunya penurunan testosteron. Tidak lain tidak bukan yang paling popular ialah diabetes mellitus. Jadi bagi mereka yang tinggi gula, diabetes nombor satu. Tapi saya dah katakan 3,5 juta rakyat Malaysia yang dah diabetik. Tapi ada lagi hampir sama banyak yang akan kena diabetik, tunggu nak kena tengah queue ni. Jadi lebih kurang 6-7 juta ni memang tinggi dia punya gula dalam badan, maka insulin pun dah mulai tinggi, maka ini menyebabkan testosteron boleh menurun. Sebab tu you tengok orang yang banyak yang mati pucuk, kalau tak salah saya, kalau you tanya-tanya, confirm dia diabetik. Okey, atas pada 5 tahun diabetik, benda tu memang dah tak berapa, bukan tak berapa, memang tak mau naik langsung. Cuma dia tak nak cerita je. So betulkan you punya diabetes dahulu. Siapa yang ingat 6 hari bulan depan kan, 6 hari bulan 6 ni tolong sign up sebab saya akan bagi lecture untuk betulkan dan kita cuba rawat diabetes secara natural, insyaAllah. Okay, 6 hari bulan 6. Tapi yang penting ialah kalau siapa pula rajin makan ubat, sikit-sikit ubat, terutama sekali ubat statin. Statin ni untuk apa? Untuk mengurangkan kolesterol. Apabila badan you tidak cukup kolesterol, you punya testosteron pun akan berkurangan. Sebab apa? Kolesterol lah penyebab utama kenapa testosteron ni boleh jadi. Kalau tak cukup kolesterol, testosteron tak boleh. Tak ada bahan asasnya. Faham tak? Itu tidak berarti sampai you tinggi melangit kan. Tapi tak boleh kolesterol tu tak ada ataupun rendah langsung dalam badan you. Nombor 3, orang yang masih lagi obes pun saya nak ajar you all, saya nak kongsi macam mana nak turunkan berat badan. Tolong attend juga program yang diabetik tu. Lambat laun you akan kurus juga. Dan bila you kurus, ada satu bahan dalam orang punya kegemukan ni namanya aromatis. Aromatis ni dia buat apa tau? Kerja dia ialah dia menukar testosteron ni jadi estrogen. Tak leceh, kita nak jaga testosteron tu, jangan jadi benda lain nak turunkan apa-apa. Nak naikkan lagi, rupanya dia menurunkan. So, orang yang gemuk, dia selalunya ada masalah dengan aromatis ni. Faham tak? Nama tu tak ingat apa, tapi jangan gemuk lama sangat. Okay? Seterusnya, kalau you tak cukup tidur. Ini banyak kali saya cerita sebab testosteron ni dikeluarkan atau diproses tingginya pada waktu malam. Okey, sebab tu nanti kalau saya suruh makan berapa ke inilah nak bagi you naikkan testosteron tu mesti makan kalau boleh belah malam. Sebab masa malam tu lah antara pukul, saya selalu kata pukul 12 sampai pukul 3-4 pagi tu, masa tu liver bekerja kuat untuk mengeluarkan banyak lagi hormon-hormon. Okey, baik. Makanan seperti soya bean yang GMO sekarang ni, kalau soya bean yang organik tu masih okey. Kalau saya tak tahu kenapa soya bean ni menjadi masalah besar, tapi ada kajian mengatakan kalau yang original tu tak apa, tapi yang modern sekarang punya soya bean memang yang bukan organik dia boleh menyebabkan tinggi estrogen dalam badan. Nombor 2, kalau siapa yang suka makan bahan-bahan panas dalam plastik. Pernah dengar tak styrofoam, teh tarik you beli tepi kedai itulah kan, you bungkus nak pergi balik office, nak pergi kerja, yang bungkus panas sampai you bubuh straw semua tu, dalam tu ada bisphenol A. Yang boleh menyebabkan hormon you punya testis tu berkurangan. Okey, jaga baik-baik ya. Dan seterusnya junk food. Junk food tu you tahu sangat-sangatlah banyak gula dan sebagainya. Baik. Dan ada beberapa jenis mineral dan vitamin yang paling mustahak seperti zinc tak cukup dalam badan. Vitamin C you pernah dengar, vitamin E, ada lagi nanti vitamin-vitamin yang dan herb-herb yang bagus. Rupanya memang betul lah ada akar-akar kayu yang bagus, cuma anda pula kena hati-hati. Tadi kalau saya cerita tentang Viagra dan bahan-bahan yang dangerous, seperti dia masukkan benda-benda yang boleh immediate action tu, itu dangerousnya amat sangat. Tapi herb pun kalau lebih, dia boleh merosakkan you punya liver pula nanti. So semua kena hati-hati. Kalau bawah, dia tak ada efek pula kan. Baik, kolesterol rendah sangat dalam badan. Lagi sekali saya ingatkan, rupa-rupanya dulu orang kata kolesterol jahat semua tu, semua dah outdated. Okey, baik, sekarang tiba masanya penyebab utama ialah stres. Stres ni mana-mana you tengok punya lecture mesti ada perkataan stres. Okey, faham-fahamlah kenapa dia naikkan hormon kortisol. Bila hormon kortisol tu naik, testosteron ni akan turun. Dia macam balance, okey? Naik kortisol, naik estrogen, turunlah testosteron. Dan asexual. Asexual ni macam ni. You terlalu sibuk,
You pernah dengar tak cerita-cerita orang belah-belah negara-negara maju seperti Tok Sal sebut, nanti orang sana marah saya pula. Selalunya negara-negara yang mengejar kejayaan, negara-negara yang tak peduli lain. Kalau you dengar di negara yang terbesar seperti China, you pernah dengar dulu Singapura pun ada masalah kan sebab dia orang kejar-kejar kepada nak perform first class, sehingga kan tak ada masa. Bukan masalah tidak ada drive, tidak ada libido, tapi dia tak ada masa. Berarti dia asexual. Asexual means dia tak ada masa nak lakukan seks. Jadi bila testosteron ni tak di apa orang panggil tak dikeluarkan langsung atau tak dites run, lama kelamaan sampai berbulan-bulan you tak buat langsung, dia pun jadi malas. Pernah dengar cerita macam tu? So bagi mereka yang apa tu dibenarkan, jangan tinggal langsunglah apa tu melakukan apa tu aktiviti seks ni. Sebab dia adalah salah satu daripada punca kenapa you naik atau turun testosteron you. Faham? Kalau kelang tu lama tutup sangat, dia boleh berkarat. Faham tak? Okey. Dan last sekali, exercise. Tengah orang yang gila sangat exercise, saya dah kata rupanya kita ingatkan mereka tu macho gila. Rupanya ada kalanya sebab terlalu stres masa exercise tu. Stres tu pun menurunkan testosteron. Saya tak maulah cerita apa pengalaman saya masa saya kat Majlis Sukan Negara dulu kan. Yang penting, kalau mereka terlalu banyak makan whey protein, dah banyak dibuat kajian, sperm count tu boleh turun. Jangan main. Tapi bukan masalah libido pula. Kadang-kadang dia boleh perform tapi dia punya sperm count pun boleh jatuh. But apapun jangan terlalu banyak ambil whey protein. Okay? Yang penting sekarang saya akan bagi jawapan. Kita dah habis. Sesi terakhir ialah macam mana kita nak bantu supaya you boleh menyelamatkan diri you. Terutama sekali anak-anak muda yang dengar ataupun bapa-bapa dan atuk-atuk sekarang, you tolong tengok anak-anak you yang banyak sangat bekerja depan komputer, dah lah depan electromagnetic wave, letak pula iPad atas you punya private part kan, handphone letak kat celah kangkang dan sebagainya. Masya Allah, it can be a problem kepada bahagian you punya apa tu penis dan apa tu you punya testis tu semua tu. Jaga baik. So, nombor satu, you kena avoid the causes. Nombor satu ialah you kena tengok saya punya cerita tadi, cuba hindarkan. Jangan kena diabetes, jangan obes, jangan makan ubat statin banyak sangat, tidur kena cukup, jangan banyakkan makanan-makanan yang saya kata tadi ada banyak soya bean ataupun tak cukup zinc dan sebagainya, kolesterol pun biar cukup, stres tu kurang. Lepas tu jangan biarkan kalau yang dah kahwin langsung tak peduli kepada isteri dan sebagainya, jangan main-main tu. Lepas tu exercise tu kena sepatutnya. Jadi kalau you boleh avoid tu, barulah kita cakap pasal diet pula. Diet sekarang